السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا في التأويل. اللهم يسر ولا تعسر. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد. Saya hormati tuan pengurusi, tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bertemu lagi pada tengah hari ini. Alhamdulillah, insya-Allah kita bersama-sama berkongsi pada tengah hari ini. Pada lepas, kalau tuan-tuan masih ingat, kita membicarakan berkenaan dengan ucapan yang baik, iaitu ucapan memberi salam. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah pada tengah hari ini kita meneruskan lagi. Di antaranya kita berkongsi pada tengah hari ini, antaranya kita nak bicarakan ia berkenaan dengan menyegerakan, iaitu melakukan kebaikan. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam satu hadis daripada Imam Bukhari, an Abi Sirwa'ah bi kasrati sin muhmalati wa fathiha عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر فسلم ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس إلى بعض الحجر نسائه ففزع الناس من سرعته فخرج عليهم فرأى أنهم قد عجبوا من سرعته قال ذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته. رواه البخاري. وفي رواية له كنت خلفت في البيت تبرا من صدقة فكرهت أن أبيته. Nabi SAW daripada Abu Sirwa'ah atau Abu Sarwa'ah Uqbah bin Al-Harith radhiyallahu anhu, dia berkata, aku pernah solat asar di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di Madinah. Ya, seorang di kalangan sahabat ini, dia sembahyang di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah mana baginda memberi salam. Ya, bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iaitu memberi salam, baginda cepat-cepat bangun melangkahi barisan para sahabat menuju ke bilik salah seorang isteri baginda. Ya, maknanya habis sembahyang tu Rasulullah terus tidak ada lagi, maknanya waktu itu tak ada istighfar. Bukan tak ada istighfar, ada, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar daripada masjid, melangkah di kalangan saf-saf yang berada di belakang baginda. Maka para sahabat terkejut melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan tergesa-gesa demikian. Sebab tak pernah berlaku sebegitu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar, baginda melihat para sahabat yang hairan, tergesa-gesa tadi. Pada awalnya Rasulullah keluar daripada masjid, maka sahabat hairan, tengok, terkejut di atas perbuatan yang dilakukan oleh baginda. Bila Rasulullah keluar, Rasulullah pula melihat keadaan sahabat terkejut. Ya, kenapa mereka memandang kepadaku begitu? Maka baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku teringat. Nak sebutnya kata Rasulullah dalam sembahyang baginda tu, Rasulullah teringat. Maknanya tuan-tuan ya, memang tidak dapat tidak, kita pun macam tu, lebih lagi pada tu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang maksum pun dalam akhir sembahyang baginda tu Rasulullah teringat sesuatu barang. Kalau tuan-tuan mungkin awal sembahyang ingat kot, ya, orang rumah pesan, bang balik nanti beli gula bang ya. Orang rumah pesan, abang beli yang warna merah tu si CRS ke apa nama kan.
tuan-tuan pun sembahyang Jumaat, angkat takbir. Angkat takbir, syaitan pun datang. Dia gula-gulakan kita pula dia ingatkan balik, gula. Sampailah kita bagi salam tuan-tuan, digula-gulakan oleh syaitan. Habis tu dah habis sebutir gula pun tak ada depan kita, tapi syaitan dia punya bagus, dia punya gangguan dia tu, yang menyebabkan kita teringat dalam sembahyang. Sebab tu orang-orang tua dulu kata hilang barang sembahyang hajat. Bukan apa, dah sembahyang tu dia ingat tuan-tuan. Jadi bila balik Jumaat nanti balik rumah tanya, bang mana gula? Allah tepuk dahi kita. Ya Allah, dalam sembahyang aku ingat sampai habis. Habis sembahyang habis tak ingat apa-apa, balik tuan-tuan ya, balik tak bawa balik gula, tak sempat nak pergi, tak ingat nak pergi pun. Nak pergi kedai Aceh, kedai sekitarnya tak pergi, sebab apa? Tak teringat dah. Tu dia punya syaitan tu gangguan. Tapi dalam riwayat ni Bukhari menyebutkan tuan-tuan ni, Rasulullah akhir sembahyang baginda teringat satu barang. Yang barang ni bukan barang sia-sia. Ada di kalangan disebutkan, aku teringat dengan sepotong emas yang ada padaku. Ada orang bagi emas pada Rasulullah. Agak-agak kalau orang bagi emas kat kita tuan-tuan ya, datang tak surau. Berat juga datang kan, sayang ni datang nanti hilang curi kat orang nanti. Sebab tu ramai tak datang sembahyang 5 waktu kadang-kadang Jumaat tak. Sebab apa tuan? Emas banyak kat rumah agak Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi, dan aku tidak ingin terganggu kerananya. Rasulullah kata aku tak nak benda ni menghantui aku. Sehingga kan emas yang ada yang diberikan orang pada Rasulullah simpan di rumah sekejap, nak bagi pada orang, lepas sembahyang terus Rasulullah balik ambil, teruskan berikan pembahagian itu. Maka aku menyuruh untuk membahagi-bahagikannya. Rawahul Bukhari. Ini kita lihat. Dalam riwayat lain disebutkan, aku meninggalkan sepotong emas di rumah yang harus aku sedekahkan. Ini katanya riwayat lain. Maka aku tidak ingin emas itu menginap di tempat aku. Macam tu sekali nak sebutnya apa dia tuan-tuan. Pertamanya, gangguan dalam sembahyang ni memang tak dapat tidak kita. Rasulullah tu lain. Tapi Rasulullah teringat barang tu kerana ada sesuatu yang Rasulullah nak lunaskan, nak bahagikan pada orang. Ya. Kemudian kalau kita lihat tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian di antaranya juga kalau kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima pemberian, tetapi Rasulullah tak terima, iaitu zakat. Dalam riwayat tuan-tuan ya, Rasulullah memang tidak menerima zakat. Sebab zakat ni dia adalah penyuci kepada harta. Disebut zakat ni dipanggilkan sebagai daki kepada harta seseorang. Maka Rasulullah tidak menerima zakat, sebab zakat itu, peranan zakat tu sendiri menyucikan harta. Itu peranan dia. Sebab tu Rasulullah tak terima zakat. Tapi hadiah, pemberian Rasulullah terima. Tapi yang ni orang bagi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam emas, tapi Rasulullah tak mau ambil, tak mau terima. Bukan sekadar manusia tuan-tuan ya, bahkan ditawarkan pada Rasulullah lebih pada sekeping emas untuk diberikan kepada Rasulullah, tapi Rasulullah tidak berhajat kepada dunia. Ini kita lihat baginda sallallahu alaihi wasallam begitu nilainya seorang yang begitu tidak mencintai dunia. Ini sifat baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka ulama mengambil daripada hadis ni mengatakan tak dapat tidak kita pun dalam gangguan sembahyang pun begitu tuan-tuan ya. Kita kata tadi daripada awal sembahyang sampai habis sembahyang, maka tidaklah menjadikan seseorang itu batal sembahyang. Kerana gangguan itu bila kita teringat kita dalam solat, kita kembali balik kepada solat kita. Ya, sebab tu kalau nak sembahyang sampai saya selagi tak khusyuk tak akan sembahyang ustaz. Memang tak akan khusyuk lah tuan-tuan ya. Memang tak sembahyang lah jawab dia. Kecuali orang sembahyang jenazah kita. Ya, kecuali orang sembahyang jenazah kita. Jadi nak tak nak sembahyang ni tuan-tuan, yang dikatakan lalai dalam sembahyang tu ialah melewat-lewat, melengah-lengahkan sembahyang. Sengaja kita memperlewatkan, tapi bila masuk waktu kita sembahyang, maka kita diganggu di dalamnya, maka tidaklah
orang kata menjadikan sesuatu yang dikatakan mempermainkan solat, tidak. Dia berbeza dengan melewat-lewatkan sembahyang. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para ulama juga mengatakan di antaranya, ya, bila Rasulullah melangkah ke belakang, dia berbeza dengan melangkah ke depan. Melangkah ke belakang ni, ulama kata Al-Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan dalam kitabnya Riyadhus Salihin, dan disebutkan bagaimana boleh ke tidak boleh seseorang itu melangkah ke belakang. Boleh ke tidak boleh? Maka para ulama mengatakan boleh, kerana disebabkan sembahyang dah selesai. Yang tak bolehnya kan, contohnya tuan-tuan, macam kita sekarang ni ada ruang lah, akan kecuali kalau orang yang datang agak lewat duduk depan saja. Kalau macam saya tu kena duduk depan lah, kalau duduk belakang tadi tak boleh berkhutbah lah, ya. Maknanya orang datang lewat duduk belakang duduk penuh, dia pun melangkah melangkah ke orang di depan ni, kerana duduk depan maka dilarang. Dia melangkah kan, melangkah. Kita sekarang ni ada jarak, dulu masa tak ada jarak dulu, dia tolak orang ni kan. Tu perbuatan tu makruh, tidak boleh tuan, dilarang kita memperlakukan demikian. Kecuali ada kosong. Tu Datuk bagi kita ada kosong satu belakang. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu berkenaan dengan nak sebutnya apa dia? Rasulullah menyegerakan melakukan kebaikan. Makna habis sembahyang dah Rasulullah tak tangguh lagi dah. Maka sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ni tuan-tuan, kalau kita nak doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menyegerakan melakukan perbuatan. Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam ayat Al-Quran, di antaranya Allah menyatakan fastajabnaha lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjah innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Anbiya, kalau tidak salah disebutkan fastajabnaha lahu, ya. Maka Allah menyatakan maka kami menerima. Istajib, kita kadang-kadang dengar imam sebut sebelum berdoa, istajibillahumma du'aana, ya. Apa dia? Fastajabnaha lahu wa wahabna lahu Yahya. Disebutkan bagaimana tuan-tuan, ya, Nabi Zakaria alaihissalam ni di antaranya manusia yang Allah uji dia dengan kelewatan dapat zuriat. Dan kita lihat bagaimana dan isterinya juga di antaranya mandul, tak layak untuk dapat anak. Tapi disebabkan doa Nabi Zakaria ni, Allah kata apa dia? Maka kami menerima permohonan dia. Menerima permohonan Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam, wa wahabna lahu Yahya, dan kami anugerahkan padanya seorang anak yang bernama Yahya. Wa aslahna lahu zawjah, dan kami memperbaiki peranakan dia. Kami baiki yang mandul, yang tak boleh beranak tu, Allah baiki dengan usia yang dah berumur tu, Allah baiki boleh beranak. Ni hebatnya Allah Subhanahu wa taala jadikan tuan-tuan, yang tak layak beranak jadi beranak. Kenapa? Ini mukjizat yang Allah berikan. Maka di antaranya kemudian wa aslahna lahu zawja innahum kanu yusari'una fil khairat. Allah nak bagi tahu pada kita kenapa sampai keadaan usianya dah lanjut usianya tetapi dapat juga zuriat. Pertamanya Nabi Zakaria ni tuan-tuan, kita sebutkan tadi, pertamanya beliau tidak berhenti berdoa kepada Allah. Siang, malam, petang, pagi berdoa pada Allah. Tidak berputus asa berdoa pada Allah, minta kepada Allah, sentiasa memohon kepada Allah. Yang keduanya tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Nabi Zakaria berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi Nabi Zakaria menyegerakan innahum yusari'una fil khairat. Dia menyegerakan melakukan kebaikan, dia segera. Apa sahaja kebajikan, apa sahaja keperluan orang lain, bukan haknya keluarganya, bahkan sesiapa saja memerlukan bantuan keperluan, kadang-kadang tanpa diberitahu, tanpa meminta, dia menyegerakan. Dan isterinya begitu juga, segera melakukan buat kebaikan. Sebab itu tuan-tuan, kita kalau ada sifat ini tuan-tuan, menyegerakan buat kebaikan. Apa sahaja kebaikan kita segerakan buat, ya. Maka insya-Allah tuan-tuan, permohonan doa kita yang kita nak, yang kita minta selama ni, insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan terima doa kita. Ya, walaupun pada logiknya mungkin kita kata tidak masuk akal,
Tapi Allah dah jadikan Nabi Zakaria dalam usianya, isterinya begitu usianya dah berumur tetapi dapat zuriat. Kenapa tuan-tuan ya? Ni lagi-lagilah kalau yang orang kata masih lagi muda kan tuan, mungkin lambat lewat sikit dapat zuriat, lebih-lebih lagilah ya, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan beri zuriat. Cuma kadang-kadang terlewat, dan ikhtiar tu kena ada. Doa kita, ikhtiar kita kepada Allah. Nak sebut kalau kita buat ni tuan-tuan ni, apa hajat kita tuan-tuan, ya, mungkin hajat tuan-tuan apa sahaja. Niat kita hajat tuan, laksanakan. Pokoknya menyegerakan buat kebaikan. Tak kira apa sahaja, di mana, dengan siapa kita buat kebajikan. Maka bila mana berdoa yang ketiganya, Allah menyatakan bila mana dia berdoa, dia mengharapkan doanya diterima oleh Allah dan takut doanya ditolak oleh Allah. Ini kita bila berdoa ni betul-betul tuan-tuan, ya, berdoa betul-betul harap sangat-sangat Allah tu terima. Allah terima doa dan kita yakin Allah terima doa kita. Jangan kita kata kalau aku doa pun tak dapat juga kan, ataupun macam-macam lah tuan-tuan anggapan kita. Kita beranggapan dalam kita berdoa tu kita dah rasa macam tak dapat ni. Kalau itu dah perasaan kita terhadap Allah, maka sukar untuk kita dapat. Tapi kita yakin insya-Allah Allah akan terima doa kita. Maka insya-Allah tuan-tuan ya, Allah akan terima doa kita bila kita beranggapan ataupun kita bersangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itu Nabi, iaitu Nabi Zakaria dapat zuriat. Tu kita kena jadikan dia yang terbaik. Kemudian di dalam riwayat yang disebutkan ya, satu hari dalam hari perayaan ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, maka ketika baginda sallallahu alaihi wasallam turun daripada mimbar, setelah turun daripada mimbar iaitu hari raya Idul Fitri, ketika baginda pergi kepada tempat iaitu kawasan kaum muslimah ya, di kalangan sahabiah, maka Rasulullah berjumpa dengan mereka. Rasulullah mengatakan, iaitu baginda mengatakan sesungguhnya ya, Rasulullah meminta mereka agar menyedekahkan, iaitu menginfakkan harta mereka di jalan Allah untuk jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kaum wanita tersebut mengambil kalung-kalung, gelang ataupun rantai yang ada kepada mereka pada waktu itu, maka mereka berikan kepada Bilal bin Rabah ya, diberikan emas-emas iaitu kalung yang ada di tangan mereka waktu itu, maka mereka sedekahkan kerana di antaranya sifat mereka ini menyegerakan melakukan kebaikan. Tak ada kata nantilah dulu, balik nantilah kita ambil yang lain, yang ni rare ni, yang ni dapat hadiah hari tahun pertama menikah. Tak ada, terus dia berikan ya, pemberian yang Rasulullah minta supaya diberikan hadiah apa, sedekah kepadanya, bukan kepada Rasulullah tetapi kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mereka menyegerakan. Ini di antara sifat yang terpuji yang baik untuk kita lakukan tuan-tuan ya. Apa dia? Iaitu jangan menangguh-nangguh, jangan melewat-lewatkan pemberian apa sahaja untuk kita sedekah, infakkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana perbuatan itu amat disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Allah nak melihat kita bila mana menginfakkan sedekah kita ini, maka kita telah memberi pinjaman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan sebaik pemberi pinjaman ialah kita memberi pinjaman. Apa maksudnya? Kita bersedekah, menyedekahkan harta-harta kita di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu nilai sedekah ini begitu besar kepada orang yang memberi dan juga orang yang menerima sedekah-sedekah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin sekarang ni ada di kalangan saudara mara kita, sahabat handai kita yang diuji dengan kehilangan rumah ya, disebabkan apa dia banjir yang begitu dahsyat ya, mana kalau di dekat sekitar kita di Seri Muda, Taman Seri Muda, yang menyebabkan hilang harta mereka, tenggelam harta mereka ya. Kita lihat bagaimana keadaan demikian ni tuan-tuan ya. Ada orang 7-8 biji keretanya tenggelam, dengan segala-gala tenggelam tuan-tuan. Kos untuk repair 7 biji kereta ni kosnya lebih kurang dalam 100,000. Nak repair balik dengan keadaan rumah yang tenggelam, kereta yang tenggelam, motor yang tenggelam. Allah bayangkan, nak memulih jiwa dalaman ni tuan-tuan, yang nak hadapi yang selama ni kita katakan pendapatan yang dia dapat, segala rumah yang dia renovate-nya, dia beli barang dalam rumah, semuanya ranap, rosak. Bayangkan nak memulihkan jiwa ni begitu memerlukan masa dan ketabahan yang besar.
Orang yang hadapi mereka yang merasai. Begitulah kita tuan-tuan ya, yang mungkin tak diuji dengan perkara demikian, maka bantulah sekadar yang kita boleh kita bantukan. Ini kita lihat bagaimana keadaan demikian ya. Saya dapati ada seorang hamba Allah meninggal dunia. Kalau tak salah di Seri Muda ni tuan-tuan ni, lebih kurang dalam 41 orang meninggal dunia di Taman Seri Muda. Saya pergi di antaranya Masjid Lama, Masjid Al-Falah, Taman Seri Muda. Sekarang dia buat Jumaat sebab masjid baru tu ditutup lagi. Nak sebutnya tuan-tuan ya, dia kata ada seorang ahli qaryah muallaf. Dia India ya. Dia bila mana waktu banjir tu dia pula ada kencing manis. Jadi ketika mana dia telefon adik-beradik dia yang non muslim supaya datang ambil dia. Sebab dia pun dah tak ada nak keluar. Jadi bila mana pihak keluarganya telefon kepada polis, maka polis Taman Seri Muda, balai polis pun masuk air tu dan tenggelam. Jadi polis pergi ke rumah arwah ni, cari-cari tuan-tuan, nak cari. Nasib baik polis dia tahulah selok-belok jalan di Taman Seri Muda. Kalau orang luar datang daripada Perak luar daripada Selangor nak datang masuk Taman Seri Muda, memang tak dapat masuk sebab tak tahu jalan dia bagaimana, keadaan dengan kereta tenggelam rumahnya, pagarnya. Jadi polis ni masuk cari-cari, jumpa arwah tu sedang dalam keadaan sujud, meninggal dunia dalam keadaan sujud. Maknanya tuan-tuan, dalam keadaan demikian seorang muallaf. Bayangkan, bukanlah kita kata habis tu orang yang mati tak sujud tak bagus ke? Tak tuan-tuan ya. Sebenarnya nak sebutnya tuan-tuan ni, tapi nak sebut bagaimana seorang tu meninggal dunia dalam keadaan sujud sedangkan dia seorang muallaf. Ya, datang polis tengok meninggal dunia dah dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita lihat tuan-tuan ya, bagaimana keadaan demikian, habis harta bendanya tenggelam. Kita lihat ujian yang Allah ujikan pada mereka. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala ya gandakan ganjaran pahala yang besar dan juga gantikan pada mereka yang lebih baik ya, sebab begitu besar ujian terhadap mereka. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, disebutkan dalam riwayat, disebutkan di antaranya Jabir radhiyallahu anhu qala rajulan lin nabi sallallahu alaihi wasallam yaum Uhud, ara'aitu in qutiltu fa aina ana, qala fil jannah fa alqa tamaratin kunna fi yadihi thumma qatala hatta qutila, muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut daripada Jabir radhiyallahu anhu. Imam Nawawi berkata dalam riwayat ini dinukilkan daripada Jabir radhiyallahu anhu daripada bapaknya, sesungguhnya ada seorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu perang Uhud. Waktu nak perang Uhud ni ada seorang laki-laki di atas kuda, siap dengan kelengkapan nak perang. Di tangan dia ada beberapa, iaitu tamar yang dia sedang makan. Dia tengah makan buah tamar, dan tamar ni kalau kita nak makan tuan-tuan ya, sebenarnya pun apa-apa makanan pun dua tangan. Satunya kita ambil, kita belahkan tamar tu. Tu sunnahnya bagus. Sebab kita khawatiri apa-apa yang berada di dalam tu. Jadi kita yang terbaiknya, maka pemuda ni pun dia belahkan tamar. Maka dia belah tamar, dia pun makan. Dalam dia duduk makan atas kuda tu, dia tanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, sekiranya aku ni mati waktu aku perang, waktu dalam perang Uhud ni, Yaumul Uhud. Dalam perang Uhud ni kalau aku mati Rasulullah, di mana tempat aku?" Dia tanya Rasulullah, "Di mana tempatku ya Rasulullah?" Rasulullah kata, "Fil jannah." Kamu dalam syurga. Rasulullah bila sebut je lelaki ni, bila dia dengar saja Rasulullah kata fil jannah, maka dia campak buah tamar dia ya, yang ada di tangan, di sakibaki yang ada tu, dicampak daripada tangan dia, kemudian dia terus pergi perang. Sehinggalah katanya riwayat, dia berperang sehinggalah dia syahid dalam medan perang tersebut. Nak sebutnya apa tuan-tuan ya? Menyegerakan buat kebaikan. Bila Rasulullah kata kamu akan dapat syurga, maka tak panjang dia fikirnya. Kerana nilai syurga dengan dunia ni jauh membezakan tuan-tuan, jauh bezakan. Ya, tidak ada perbezaan yang menyebabkan kita lihat dunia ni hanya sedikit nilai dia. Tetapi bila dia dengar Rasulullah sebut syurga tempatnya, maka dia campak, maka tu dia berperang sehingga kan dia meninggal dunia dalam keadaan syahid. Ini nak sebutnya orang yang menyegerakan melakukan kebaikan. Sebab tu kita lihat tuan-tuan ya, maka perbanyakkanlah kita menyegerakan membuat kebaikan. Apa sahaja kebaikan-kebaikan yang perlu, maka kita laksanakan, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan mempermudahkan, akan menerima segala hajat, segala doa
yang kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Itulah kelebihan keutamaan bila kita menyegerakan buat kebaikan dalam kehidupan kita. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, masa tidak mengizinkan, insya-Allah kita bertemu lagi pada akan datang dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai di sini, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah bihamdik.